Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa nawaitu ta'al wa ta'lim tazakku wa tazkir wa naf'il intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnat rasulillah. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita sambung pengajian kita dalam kitab Nawa bagi hati pada bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri pada muka surat 51. Qala muallif rahimahullah, ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu mana yang sombong, takabur. Bahawa apa dia maksud dia, apa makna sifat takabur itu, bahawa melihat ia seseorang tu akan dirinya lebih, lihat diri lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan. Dalam maksud bahasa lain, sombong tu maknanya, takabur tu maknanya dia rasa diri dia lebih sempurna daripada orang lain. Satu. Dan melihat ia seseorang akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya. Dan dia lihat di samping dia rasa dia lebih daripada orang lain, lebih sempurna dari orang lain, pada masa yang sama ia lihat orang lain lebih hina daripadanya. Dia bagi dirilah apabila rasa kita lebih daripada orang lain, dia akan mari rasa orang lain itu lebih kurang daripada kita. Kita rasa lebih, bahawa orang lain itu kuranglah daripada kita. Jadi ini satu sifat, satu penyakit hati yang sangat-sangat bahaya, yang membinasakan bukan saja dunia tapi akhirat, bukan saja akhirat tapi juga dunia. Itu sifat sombong. Bahkan sifat siapa nak kata terlalu terkutuknya, terlalu tercelanya sifat sombong takabur ini, Allah Subhanahu wa taala tak kala dia menceritakan berkenaan dengan iblis yang terkutuk, dia nyatakan bahawa setan ni sifat sombong. Mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Baqarah, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis ni, iblis ni dia dia engkar, dia enggan dan menyombongkan diri, wastakbara dan takabur, menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Oleh kerana itu jadilah ia daripada orang yang kafir, daripada makhluk yang kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata asal seorang itu takabur ia jadi kafir. Bukan kata seorang itu apabila dia rasa lebih sempurna daripada orang lain dan orang lain lebih hina daripada dia akan jadi kafir. Tidak. Tetapi antara yang menyebabkan oleh kerana adanya besaran sifat takabur ni, ia siapa membawa kepada menolak kebenaran. Sampai apabila menolak kebenaran, sampai membawa kepada engkar, tidak percaya, tidak engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam perkara akidah. Baik. Dan masa sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah Subhanahu wa taala juga dia nyatakan, dia sebut juga bahawa orang kafir ni Allah taala benci.
Allah Ta'ala tak sayang, Allah Ta'ala benci. Allah Ta'ala benci lah, tak sayang. Mana? Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka pada orang yang sombong diri. Maka ia sifat takabur ni setengah daripada jadi sombong ni setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Jadi takabur atau rasa dia lebih sempurna, lebih daripada orang lain lebih hina daripada dia ni adalah satu sifat yang tercela, sifat yang dicela oleh syarak, dicela oleh Allah dan Rasul, yang bersarang dalam hati, yang wajib kita ubati, wajib kita berubah penyakit ni. Dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Artinya sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri itu api neraka jahanam. Ini dosa besar ni. Tak ada khilaf di kalangan ulama. Sebelum tu ayat Quran tersebut kata, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Dan dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka kekallah di dalamnya, di mana amat buruklah tempat tinggal bagi orang yang sombong. Itu api neraka, itulah tempat dia. Dalam dunia agah, dalam dunia rasa sempurna, orang lain lebih hina, tapi tempat letak dia, ujung pakar dia, ujung dia adalah dalam neraka, tak ada tempat lain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada barang menceritakan ia akan dia daripada Tuhan yang Maha Mulia. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan hadis kursi. Hadis kursi lah nak panggil. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dekat Quran dia panggil hadis kursi, datang daripada Nabi melalui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wala ubali. Artinya ketinggian itu selendangku. Ketinggian itu selendangku. Ni orang panggil bukan bahasa direct lah. Bahasa selendang ni, selendang ni pakaian letak tubuh. Tuhan tidak pasang tubuh, tidak pasang berjising, tidak pasang pakar, tak pakar seperti kita. Tapi nak orang panggil kiasan. Selendang. Dan kebesaran itu kainku. Apa kita kata nak mudah faham beginilah. Raja ni ada. Orang panggil mahkota raja tu kata. Boleh ke kita nak pakai? Kita nak pakai juga, ambil juga. Tak boleh. Hak raja. Kalau kita buat sendiri tu lainlah. Hak raja tu hak dia, tak boleh khusus untuk dia. Jadi al-azama al-kibriya ridai. Ketinggian itu, makna ketinggian takabur tu adalah selendangku. Tak ada, walaupun api pun tak boleh bakar. Dan kebesaran itu kainku, al-azamah tu kainku. Alif bawah. Maka barang siapa mencabut dan merebut, ia akan daku, akan satu daripada keduanya, nak kacau cabut, nak ambil dan nak rebut, nescaya aku campakkan dia dalam api neraka jahanam.
dan tiada aku peduli. Jadi khusus hak Tuhan saja. Kata nak membesarkan diri ni khusus bagi Allah Taala saja. Bermula kibriya itu. Yang sebut tadi kibriya itu ketinggian, kibriya itu keselendangku. Kibriya itu meninggi atas yang lain dengan berhawasa melihat ia seorang bagi dirinya kemuliaan atas orang lain. Itu maksud kibriya. Tak layak bagi mana-mana manusia. Walaupun Nabi sekalipun, bahkan mustahil Nabi bersifat demikianlah. Rasa dia ni, ia lihat, ia pandang diri dia lebih mulia, lebih daripada orang lain, lebih sempurna daripada orang lain, dan orang lain lebih hina pada diri dia. Hal ni adalah selendang Allah. Khusus bagi Allah maknanya. Hanya pakai ya Allah maknanya, hanya layak bagi Allah. Tak layak, tak boleh nak rebu, tak boleh nak ambil, tak boleh nak cabut daripada hak khusus bagi Allah Ta'ala. Dan azamah mana kebesaran tu kain kita. Azamah tu keadaan sesuatu pada dirinya yang mulia, lagi sempurna, lagi terkaya dan tak perlu, tak berhajat pada hak lain. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Dari sudut kata kibriya itu lebih tinggi lagi, lebih hebat, lebih mulia lagi daripada kata azamah tadi. Daripada azamah kebesaran. Apa? Kerana kesudahan bagi yang kedua. Ngelah mula-mula pakai kain dulu, pakai selendang. Ada atas lagi. Kerana itulah dimisalkan yang pertama, oleh kerana itulah diperumpamakan. Ini perumpamaan. Kita boleh baca, nak betul begitu. Oh Tuhan pun pakai kain juga. Pun kita lah pakai selendang juga. Berat begitu. Orang kata nak cukur. Mari tolong Ustaz. Mari kita nak cukur anak. Cukur kepala. Waktu cukur, pakai kepala cukur. Tidak nak ayak cukur rambut. Ada. Kepala. Dia kata dia pergi kedai kopi. Bukan kopi, jual kopi ya, macam-macam. Ada? Ya kedai kopi. Yang ayatnya bahasa je ya. Kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana itu dimisalkan yang pertama dengan selendang. Dan yang keduanya dengan kain yang dipakaikan di pinggang. Adalah makna hadis ini. Apa makna hadis ini? Bahawasanya keduanya dua sifat yang ditentukan. Dua sifat al-azamah dan kibriya ini adalah dua sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Tiada patut keduanya melainkan bagi Allah. Tak patut bagi orang lain selain daripada Allah Ta'ala nak bersifat dengan sifat kibriya dan azamah ini juga. Tak ada patut. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut la yadkhulul jannah. Sebut sini. Maka barang siapa membesarkan diri, maka seolah-olah dia merebut akan sifat Tuhan. Maka patut bahawa dilemparkan akan dia nak merebut sifat Tuhan tadi, ataupun orang yang takabur itu ke dalam api neraka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibri. Artinya tiada masuk ke dalam syurga oleh seorang yang ada dalam hatinya, hati seorang itu serta biji sawi. Maknanya seberat biji sawi, mana sikit sangat daripada membesarkan diri. Kalau banyak, rahmatullah lah. Kalau tu lah orang kenal belakang ni, bahasa agah nak berat benar lah. Bahasa agah orang kata, orang nampak belakang. Dia kata tak nampak pun dengan tawaduk rendah diri, tapi ada juga sikit tak masuk syukur tu. Na'udzubillah min zalik.
Dan seperti adalah membesarkan diri itu kelakuan yang dicela, mana dicela oleh syarak, yang diharamkan oleh syarak oleh Allah dan Rasul. Demikian juga sebaliknya, lawan bagi sifat takabur ni apa? Merendahkan diri itu, kelakuan dia dipuji oleh syarak. Jadi kita kena ada tahalli, kita kena ada tahalli. Kita kena kosongkan, kena hilangkan sifat yang dicela ini, takabur ini. Kita kena hiaskan diri kita dengan sifat tawadhu. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Artinya tiada menambah oleh Allah Ta'ala akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Dan tiada merendah diri oleh seorang kerana Allah Ta'ala, melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, apabila seorang tu, tak adalah apabila seorang tu dia mempunyai sifat yang pemaaf, memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, Allah Ta'ala akan beri kemuliaan pada dia. Ini Allah Ta'ala janji. Allah Ta'ala akan beri kemuliaan bagi orang yang bersifat dengan pemaaf. Orang pemaaf ni ada sifat tawaduk. Tak. Dan apabila seorang tu mempunyai sifat tawaduk atau merendahkan diri, Allah Ta'ala sendiri akan angkat dia. Allah Ta'ala akan tinggikan kedudukan dia. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i kata, arfa'un nasi qadran man la yara qadrah. Arfa'un nasi qadran man la yara qadrah wa aksaruhum fadlan man la yara fadlah. Orang yang paling mulia ialah orang yang tidak pernah melihat akan kemuliaannya. Dia tak nampak. Biarlah orang tak nampak dia ni mulia, dia ni hebat, dia ni begini daripada segala sifat-sifat yang sempurna, sifat yang baik, tapi dia sendiri tak pandang pun, tak lihat. Sebab dia nampak semuanya daripada Allah Ta'ala. Dia syuhudu minnah. Dia lihat anugerah daripada Allah Ta'ala. Tak nampak ada apa pun mulia pada diri dia. Baik dari sudut ilmu dia, baik dari sudut fizikal dia, badan tubuh dia, baik dari sudut keturunan dia, baik apa semua sekali, dia tak pandai diri dia mulia. Wa aksaruhum fadla man la yara fadlah. Dan orang yang paling utama ialah orang yang tidak pernah melihat keutamaannya. Siapa yang lebih utama ialah orang yang tidak pernah memandang, melihat akan keutamaannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasa tawadhu'an. Man tarakal libasa tawadhu'an wa huwa yaqdiru. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diriwayatkan daripada Sayyidina Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal libasa tawadhu'an lillah wa huwa yaqdiru alaihi da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Artinya, barang siapa yang meninggalkan ia akan memakai pakaian yang elok. Bapa? Kerana merendahkan diri. Kerana mungkin apabila dia pakai satu pakaian itu, dia akan rasa lebih pada orang lain. Dia rasa takabur. Jadi dia tinggalkan. Bapa? Kerana Allah Ta'ala. Pada ketika kuasa ia, sedangkan kali nak pakai pun boleh. Bukan tak boleh. Tapi tak sepakat apa. Kerana dia rasa apabila pakai tu menyebabkan dia rasa mari perasaan
takabur. Lalu dia tak bakal. Dia tinggalkan kerana Allah Ta'ala nescaya menyeru akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk. Mana Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan sekalian makhluk hingga memberi pilih ia daripada barang mana segala hullatun iman yang menghendakkan ia memakai ia akan dia. Sehinggalah dia Allah Subhanahu Wa Taala bagi pilihan pada dia daripada hullah. Hullah ni perhiasan. Perhiasan keimanan manakah yang ia ingin pakai. Dia kehendaki dengan menyeru atas kepala, apa dimaksudkan dengan menyeru atas kepala segala makhluk ni? Bahawa maksudnya bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi dia popular. Allah Ta'ala bagi masyhur akhirat kelak lah. Bukan cari dari dunia ni. Kerana dari dunia ni tidak bagi kerana akhirat, ganjaran di akhirat tidak bagi orang yang hendak ketinggian, hendak kepada kemasyhuran dalam dunia. Akhirat ni lillazina yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tidak bagi orang yang hendak dalam hati nak ketinggian dunia, tidak. Orang yang tidak mahu ketinggian dunia, nak ketinggian akhirat, Allah Ta'ala akan bagi ketinggian. Sama ada dunia ataupun akhirat. Tapi tak boleh nak jadikan sebagai matlamat. Allah Ta'ala akan masyhurkan akan dia, maka masyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia, dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Dan makna khullah itu ialah dua helai kain yang baru, dua helai kain yang baru, mana selendang dan kain dipakai di pinggan. Qala muallif rahimahullah, dan hanya senya wallahu ta'ala alam. Subhanallah.